توجه حيث شئت فإنك منصورا إنك لعلى خلق عظيم. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kita nikmat iman, Islam wal ihsan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa qulub. Siapa yang mengagungkan agama Allah, syariat Allah, termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Talabul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu daripada lahir sehingga ke liang lahat. Allah pilih kita pada malam ini untuk hadir di dalam majlis ilmu, di dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu petunjuk bagi ahli ibadah. Setiap manusia yang nakkan redha Allah Subhanahu wa taala memerlukan hidayah. Hidayah yang datangnya daripada Allah, memerlukan taufik, kejayaan daripada Allah. Maka hakikat hidayah itu termasuk di dalam ilmu. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan betapa diri kita telah dikurniakan pelbagai nikmat Allah Ta'ala. Kita dikurniakan nikmat kehidupan, upaya kekuatan diri untuk melakukan apa yang kita inginkan, akal fikiran yang memberi kita pedoman untuk melakukan tindakan, boleh berbicara, bergaul, serta segala kesenangan kebaikan didapati. Kita kerap dibantu dalam kehidupan satu demi satu. Musibah masalah yang melanda diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah telah memberikan kita sebaik-baik nikmat di dunia ini. Nikmat kehidupan, pergerakan, mata, makan, minum, nikmat ibadah, nikmat kerja, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat nafas, nikmat nyawa, nikmat. Namun bila kita diberikan ujian musibah, maka Allah keluarkan kita daripada musibah dan Allah selesaikan kita daripada jalan musibah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, "May yuridillahu bi khairan yusibu minhu." Siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, Allah akan beri ujian. Siapa yang Allah nak kasihi, nak rahmatinya, Allah akan beri ujian. Maka dengan sebab itu kita kena melihat ujian itu. Adakah ujian itu boleh membuatkan kita semakin jauh daripada Allah? Adakah ujian itu boleh membuatkan kita semakin dekat kepada Allah? Adakah ujian itu semakin membuatkan kita banyak berzikir kepada Allah? Semakin kita kenal diri kita, semakin kita bertaubat kepada Allah, semakin banyak kita muhasabah diri kita. Adakah ujian itu membuatkan kita berpaling daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia tidak boleh lari daripada ujian, tidak boleh lari daripada permasalahan. Walau kita duduk di dalam gua sekalipun, sekiranya manusia itu duduk di dalam batu yang besar, nescaya di dalam batu itu pun tetap ada ujian. Maka sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum la'allakum tattaqun." Adakah kamu ingin masuk ke dalam syurga sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Ta'ala? Adakah kamu ingin masuk ke dalam syurga yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya sedangkan kamu tidak diuji? Dan Allah mengetahui di antara kamu siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ujian yang membuatkan manusia itu dekat kepada Allah, Allah nak lihat kita ni semakin takwa ke tidak, semakin nak kenal kepada Allah ke tidak, semakin kita banyak berzikir kepada Allah ke tidak, semakin kita ni belajar menuntut ilmu ke, semakin kita ni jauh daripada ulama ke dekat dengan ulama. Dengan sebab itu ujian ini memerlukan kita dan kita memerlukan ujian, kerana ujian itulah tarbiyah
Allah nak tarik diri kita, nak tarik hati kita, kerohanian kita, agar manusia itu mengenal kepada Allah, manusia itu bersyukur kepada Allah, manusia itu takut kepada Allah, manusia itu kasih kepada Allah, manusia itu cinta kepada Allah, manusia itu bertakwa dan beriman kepada Allah. Maka sebab itulah manusia tidak boleh lari daripada ujian. Ujian bagi orang kafir itu adalah laknat. Sekiranya orang kafir diberikan musibah, orang non-muslim diberikan musibah, maka ujian itu adalah laknat. Dia akan semakin jauh daripada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Itu sifat orang kafir. Adapun ujian bagi orang munafik itu adalah istidraj. Ujian bagi orang munafik adalah istidraj. Dia lupa daratan. Allah bagi dia nikmat dunia, Allah bagi kepada dia apa yang dia nak, tapi dia lupa daratan. Dia lupa siapa yang menciptakannya. Dia lupa nak beribadah kepada Allah. Dia lupa nak beriman bertakwa kepada Allah. Dia lupa nak bertobat kepada Allah. Dia lupa nak dekatkan diri kepada Allah. Namun ujian bagi orang beriman itu adalah rahmat. Ujian bagi orang beriman itu adalah rahmat. Maka apakah sifat orang yang beriman yang diberi ujian? Maka semakin dia dekat dengan rahmat Allah. Wa yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Sesungguhnya Allah nak beri ujian, nak beri rahmat kepada sesiapa yang dikehendaki. Sebab itu bila orang mukmin diberikan ujian, dia akan semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur, semakin sabar. Dia lalui musibah ujian itu dengan apa? Dengan redha Allah Ta'ala. Dia lalui ujian itu dalam keadaan dia kasih kepada Allah. Muka surat 4 ayat bawah tadi ya. Dia lalui ujian itu dalam keadaan dia nak bertobat kepada Allah. Maka perlunya kita bersyukur. Kalau kita ni diberi ujian dengan kemiskinan, kefakiran, ujian sakit, ujian bermacam-macam ujian, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat kepadanya. Kata Imam Al-Ghazali, kita perlu bersyukur kepada yang telah memberikan segala-galanya. Andainya tidak menghargai segenap nikmat daripadanya, selayaknya kita dihukum dengan hukuman yang balasan daripadanya. Sedang dia maha berkuasa lagi maha agung. Kita sepatutnya takut kepada kemurkaannya dan mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Maka bersyukur itu ada 3 sifat. Tanda orang bersyukur kepada Allah ada 3 sifat. Yang pertama, dia taat. Taat itu sifat orang yang bersyukur. Kalau dia beribadah, dia mengumpat. Kalau dia beribadah masih lagi memfitnah, dia buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu bukan hakikat syukur. Hakikat syukur itu adalah manusia taat kepada Allah dan Nabi. Maka tidak diberikan ketaatan kepada manusia itu kecuali dia mendapatkan tarbiyah daripada Allah. Kita tidak akan mampu taat kepada Allah kecuali Allah tarbiyah diri kita, sehingga kita ikut kepada Nabi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul dan dia takut kepada Allah, maka mereka itulah orang yang berjaya. Untuk mendapatkan taat memerlukan syariat Nabi, ilmu. Memerlukan syariat Nabi, memerlukan tauhid Nabi, memerlukan tasawuf Nabi. Kena belajar 3 tu. Syariat Nabi, tauhid Nabi dan tasawuf Nabi.
Kerana hakikat taat itu bukanlah pada anggota badan. Hakikat taat itu ada di dalam hati, yang mana hati diperbaiki. Hati yang diperbaiki oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Hati yang diperbaiki. Kalau hati dia dulu sombong, Allah perbaiki hati dia, keluar daripada sifat sombong. Kalau dulu hati dia tak ikhlas, Allah perbaiki hati dia, keluar daripada sifat yang tidak ikhlas. Kalau dulu dia riak, ujub, bangga diri, tamak, hasad dengki, bakhil, semua ada mazmumah. Allah keluarkan sifat-sifat yang tidak baik, Allah gantikan dengan sifat mahmudah. Maka taat zahir dan taat batin itu adalah taat yang hakiki. Taat zahir dan taat batin adalah taat yang hakiki. Seperti mana orang yang solatnya sah di dalam rukun qauli, rukun fi'li, rukun solat sah. Tetapi dalam solat dia masih tidak lagi taat, tak ingat kepada Allah. Maka hakikatnya orang itu belum sempurna untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, untuk mendapatkan hakikat taat kepada Allah itu memerlukan tarbiyah daripada ulama. Memerlukan tarbiyah daripada ulama. Memerlukan kenal kepada diri kita. Dia kena kenal diri dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbih. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Allah. Kebanyakan manusia pada hari ini kenal akan dunia berbanding kenal akan Allah. Berbanding manusia pada hari ini, dia kenal akan makhluk berbanding akan Allah, sehingga dia melupakan Allah, sehingga dia tak kenal hati dia, mana satu penyakit, mana satu baik, mana satu mudarat di dalam hati dia tak kenal. Maka untuk mendapatkan taat memerlukan tarbiyah. Yang kedua, sifat orang yang bersyukur, dia suka sujud kepada Allah. Dia suka sujud kepada Allah. Ketika seorang hamba sedang sujud kepada Allah, di saat itulah kita sangat hampir kepada Allah. Seorang sahabat bertemu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ingin berkumpul bersama engkau di dalam syurga?" Apa kata Nabi? "Aksarul sujud." Perbanyakkan sujud kepada Allah. Kenapa? Perbanyakkan sujud itu membuatkan manusia itu dapat bersama dengan Nabi. Kerana di saat orang yang banyak sujud kepada Allah, dia semakin hampir kepada Allah. Nabi sangat suka manusia, umatnya yang sangat dekat kepada Allah, yang sangat kenal kepada Allah. Nabi sangat suka. Maka sebab itu perbanyakkan sujud kepada Allah. Sujud dalam keadaan penuh pengharapan. Sujud dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Sujud dengan penuh rasa kasih, rasa sayang. Kalau di Hadramaut, tuan-tuan, di Yaman, di Tarim, tempat saya belajar, ada seorang tua, ada seorang pakcik, umur dia dah tua dah. Kaki tak ada kaki. Kaki tak ada. Dua-dua kaki tak ada. Tinggal tangan dia. Tinggal dua tangan. Kaki tak ada. Daripada rumah dia nak pergi ke masjid, lebih kurang 1.5 km ataupun 2 km daripada rumah. Daripada rumah dia, tuan-tuan, dia akan pergi ke masjid naik papan. Papan tu bawah dia ada roda.
Bawah papan tu ada roda, dia seret tangan dia. Dia seret tangan dia sampai ke masjid. Dia naik ke masjid. Masya Allah kan? Dia solat tuan-tuan dalam keadaan sujud walaupun kakinya tak ada. Bayangkan tuan-tuan, dia ingin benar-benar nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah, saya tak pergi masjid dah. Dia seret tangan dia tu sikit, bawahnya ada papan. Bawah papan tu ada roda. Dia pergi ke masjid semata-mata nak sujud kepada Allah, nak beribadah kepada Allah. Ramai orang pada hari ini dia tak sempat sujud kepada Allah. Waktu dia sihat, dia lupakan Allah. Waktu dia sihat, dia tak nak kenal kepada Allah. Waktu sihat, dia tak nak beribadah kepada Allah. Umur 60 tahun, 70 tahun, ada orang umur 30 tahun tak sempat beribadah, kena stroke. Kena stroke tuan-tuan. Kena stroke. Bila dah kena stroke, nak sujud macam mana, nak semayang macam mana, tak boleh bergerak. Nak pergi majlis ilmu pun susah. Sayang tak boleh sujud. Masa sihat tak kenal kepada Allah. Saya ada kenal seorang perempuan, umurnya hampir 60 tahun. Dia tak pernah semayang tuan-tuan. Dia tak pernah semayang. Dia tak pernah berpuasa. Dia tak tutup aurat. Kaki minum. Isap dadah. Kena gangguan sihir. Saya buat perubatan Islam. Bila kena gangguan sihir, dia minta saya buang jin dalam badan dia. Saya cakap, akak, saya tak boleh buang ni sihir-sihir ni. Apa yang terjadi pada akak ni disebabkan dosa-dosa akak. Saya cakap dengan dia, apa yang terjadi ni sebabkan dosa-dosa akak. Kita bila banyak dosa, memang banyak musibah. Kita bila tak taat kepada Allah, ada je ujian. Bila kita tak benar-benar nak kenal kepada Allah, mesti ada ujian. Dan ujian tu pula yang boleh membuatkan kita jauh daripada Allah. Itu yang kita tak mau. Itu yang kita tak nak. Bila kita diuji semakin dekat tak apa. Tapi kalau kita diuji semakin jauh. Dia ada anak 2 orang. Anak sulungnya umur 17 tahun, mengandung. Masa sekolah mengandung. Dia salahkan anak dia, dia tak nampak salah dia. Nampak tak? Kita dah nasihat tak? Macam mana nak buang jin? Saya tengok pun saya tahu saya tak boleh buang. Sebab saya kata apa? Apa yang terjadi pada diri akak ni disebabkan dosa-dosa. Saya cakap dengan akak ikut saya keluar 40 hari. Duduk satu pondok, saya ajar akak tutup aurat. Dia kata apa? Ustaz, bila ustaz cakap macam ni saya mengantuk pula. Kita dah tunjuk jalan, dia tak mau. Tapi orang macam ni kita tak boleh hina kan? Tapi dia ada satu kebaikan. Sekarang mak dia sakit, mak dia dah tua, dia jaga mak dia. Kita tak boleh hina. Kod dia masuk syurga daripada kita. Kod dia lebih mulia pada kita di akhirat. Bab dosa dia antara dia dengan Allah. Tugas kita nasihat. Tugas kita nasihat dengan baik. Dan yang ketiga, tanda orang itu bersyukur kepada Allah, dia banyak sedekah. Banyak sedekah. Kita kalau diberikan kemampuan sedekah, bantu agama. In tansurullah wa yansurukumullah wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang tolong agama Allah, Allah tetapkan, teguhkan kedudukan imannya, perjalanannya untuk sampai kepada Allah. Bantu agama Allah. Adakah Allah berhajat kepada kita untuk bantu agama Allah? Allah tak berhajat kepada makhluk. Tetapi Allah nak lihat siapa di antara hamba-hambanya yang nak memakmurkan agama Allah,
Ada duit sedekah, bantu orang, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu cari ulama-ulama yang tengah susah. Ada ulama-ulama tengah susah, tapi dia tak cerita susah dia. Ada ustaz-ustaz yang tengah susah, duduk rumah sewa tak mampu bayar. Ada. Pakai kereta pun kereta biasa. Nak pergi dakwah tu minyak 1 bar je. Nak bayar duit tol tak lepas. Ada, bukan tak ada. Pergi cari, bantu. Ada ulama diberikan dunia. Manusia ni dia ada beberapa sifat. Dia ada beberapa sifat. Kita kena tengok apa sifat kita. Yang pertama, siapa yang diberikan agama, siapa yang diberikan agama tapi dunia dia tak dapat. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, seorang ulama wali besar di Hadramaut Yaman Tarim, siapa yang diberikan agama dunia dia tak dapat, maka itu adalah alamat warisatul anbiya, waris kepada para nabi. Dia waris. Yang kedua, golongan yang kedua, dunia dapat, agama dapat. Dia dapat dunia, dia dapat agama. Dan kata Imam Abdullah Haddad, ini adalah tanda Allah kasih kepada dirinya. Ada ulama kaya, ada ustaz-ustaz kaya, tak dinafikan. Ada orang dapat agama, ada orang dapat dunia. Dapat dua-dua dia dapat. Ada orang kaya, dia dapat duduk majlis ilmu, dekat dengan ulama, dapat semayang, dapat berzikir. Masya Allah. Golongan yang ketiga, diberikan dunia tetapi akhirat tak dapat. Dia susah. Susah nak beribadah, susah nak dekat dengan ulama, susah nak kenal Allah, susah nak berzikir, susah nak melakukan kebaikan, taat kepada Allah, dia susah. Maka ini adalah alamat istidraj. Alamat istidraj, Allah murka kepadanya. Alamat istidraj. Yang keempat, golongan keempat, dunia dia tak dapat, akhirat pun dia tak dapat. Apa tanda dia? Kata Imam Abdullah Al-Haddad, ini adalah tanda Allah benci kepadanya. Ada tuan-tuan orang susah tak solat, ada orang susah tak tutup aurat. Taklah susah sangat, mungkinlah dia ada duit sikit tapi tak cukup untuk setiap bulan. Ya. Ada orang macam tu, dia jauh daripada ulama. Ada, bukan tak ada. Empat sifat ni kita kena tengok diri kita, mana yang Allah bagi. Siapa berkemampuan sedekah, sedekah ni banyak kelebihannya, banyak darajatnya. Di antaranya sedekah sirrun tatafi ghadabar rabbi. Siapa yang menyembunyikan sedekahnya, maka Allah akan padam kemurkaan kepada hambanya. Allah padam. Dia sembunyikan, jangan bagi tahu satu pun manusia. Jangan bagi tahu. Sedekah. Kelebihan sedekah, banyak kelebihan sedekah. Allah ampunkan dosa-dosa, Allah angkat darjat, Allah angkat bala, Allah angkat musibah. Banyakkan bersedekah, banyakkan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hakikat orang yang bersyukur kepada Allah: taat yang pertama, yang kedua sujud, banyak sujud, yang ketiga dia bersedekah untuk agama Allah, bantu agama Allah sebaik yang mungkin. Maka kata pengarang kitab, Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Tujuan adalah untuk menyampaikan risalah yang mengandungi jalan kehambaan sebagaimana diperintahkan, agar kita mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu dia memberikan sekalian mukjizat, membuktikan kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah SAW menyampaikan berita kepada kami tentang hakikat diri kami di sebalik kurnia dan anugerah utusan Allah Subhanahu wa taala, memberitahu kepada kita mempunyai Tuhan yang Maha Esa, dan dialah yang memberikan segala
yang telah nikmati selama ini, dan dialah asal kita, dan dialah tempat kita kembali, dan dialah miliki kita dengan segala yang kita miliki. Maka tujuan di antara Allah mengutus Nabi adalah untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan sebab itu kita kena ikut Nabi. Kita kena ikut Nabi. Ada seorang sahabat bertemu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak mahu tidur, aku tidak mahu makan, aku hanya nak beribadah kepada Allah." Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Aku adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Namun aku juga tidur, aku juga makan." Nabi, Masya Allah, menyempurnakan kehidupan dunia dan menyempurnakan kehidupan akhirat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan pada diri Nabi Muhammad itu benar-benar ada keagungan akhlak yang agung di sisi Allah, sehingga Allah memuji kepadanya. Asbab untuk terbuka pintu hidayah ni ada 7. Kena cari, tuan-tuan. Kita kena cari asbab terbuka pintu hidayah. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Siapa yang susah nak beribadah, susah nak berzikir, susah nak melakukan kebaikan, susah nak dekat dengan ulama, bertaubat kepada Allah. Bertaubat, banyakkan istighfar, menangis, insya-Allah terbuka pintu taubat. Yang kedua, iaitu banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir. Ya ayyuhallazina amanu fadhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan nama Allah dengan zikir yang banyak. Zikir ni ada macam-macam kelebihan, tuan-tuan. Kelebihan. Kita bukan nak pahala je, tetapi zikir ini boleh mengangkat musibah, boleh mengangkat bala. Dengan zikir Allah membukakan pintu ma'rifat. Dengan zikir Allah membukakan pintu tazkiyah, penyucian hati. Banyakkan berzikir, banyakkan berzikir kepada Allah. Sebelum kita mati, paling koman, ada sebagian ulama meletakkan la ilaha illallah 70,000 kali. Buat ada orang buat 1000 dia dah rasa dah. Dia dah rasa. Bila kita dah rasa dalam zikir, jangan ditinggal. Maksudnya dia zikir, dia rasa sedap dengan Allah, menangis, rasa zauq, rasa rindu, rasa takut, rasa menyesal, dia zikir. Jangan ditinggal dalam seharian. Itulah jalan husnul khatimah. Itulah jalan ahli ma'rifat. Itulah jalan ahli redha, yang diredai oleh Allah. Jangan ditinggal. Dan kena buat zikir. Ya Allah, Ya Allah, buat 70,000 kali. 70,000 kali ni tak wajib lah, syarat je, tapi kena buat sampai dibuka. Zikir Allahu Allah, Allahu Allah, buat 70,000 kali. Siapa yang mampu. Ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, buat 70,000 kali. Buat. Dengan zikir inilah kita akan ditarik oleh Allah Ta'ala. Semakin ditarik, hati kita semakin takut kepada Allah, hati kita semakin kenal kepada Allah, hati kita semakin ikhlas, hati kita bertambah yakin kepada Allah, hati kita bertambah kenal kepada Allah. Semakin manusia itu banyak berzikir kepada Allah, maka semakin Allah memberikan petunjuk di dalam hatinya. Banyakkan berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang itu kurang berzikir, dia susah nak dekat dengan hidayah, dia susah nak dekat dengan petunjuk, dia susah nak dekat
dengan pertolongan Allah. Dia susah. Sebab apa? Kekuatan zikir itu menyentuh kerohanian. Bila kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar sampai rasa. Bila rasa, roh tersentuh. Bila roh tersentuh, maka hati akan bertambah tenang, bertambah kuat, bertambah dekat dengan Allah. Itu sebab kita memerlukan banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Jangan berkira-kira dengan Allah. Kalau boleh jangan dihitung zikir kita. Tak nak berzikir. Itu sifat orang yang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, al-munafiqun la yadhkurullah illa qalila. Orang munafik itu tidak akan berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Banyakkan berzikir. Ada 5 sifat zikir. Kena faham baik-baik. Yang pertama, zikir akal. Zikir akal dipanggil tafakkur. Tafakkur, tanda melihat kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan siang dan malam. Banyak gunakan akal melihat kebesaran Allah. Ustaz, kalau kita guna akal dengan lihat kebesaran Allah je, kita tak boleh fikir dunia ke? Dia bukan macam tu. Dengar baik-baik. Aulia Allah, wali-wali Allah, sekiranya dia diberi naik kereta Lamborghini, dia tak rasa dah kereta Lamborghini tu. Faham tak maksudnya? Sekiranya dia diberi rumah 64 tingkat, istana yang indah, nescaya dia tidak akan rasa dah rumah yang indah tu. Aulia Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan merasa duka dan sedih. Ada ujian besar, ada ujian kecil, dia tidak akan rasa dah. Sebab apa? Hatinya dengan Allah. Hati dengan Allah. Dengan sebab itu, bila manusia banyak menggunakan akal melihat kebesaran Allah, contoh, ini pokok, ini pokok, kita lihat siapa yang menjadikan pokok? Allah. Betul, yang menjadikan pokok itu Allah. Bila kita kata Allah yang menjadikan, Allah yang menjadikan pokok, kita lihat kebesaran dia, kebesaran Allah. Kita lihat, adakah kita menangis? Adakah kita menangis? Tanda orang ada kerohanian, tanda orang itu ahli makrifat. Dia lihat kebesaran Allah, dia akan rasa sedih. Dia lihat kebesaran Allah, dia akan menangis. Dia lihat langit, dia nampak siapa yang menjadikan langit, dia akan rasa sedih. Nampak? Dia tengok pokok, dia tengok gunung, dia akan rasa sedih. Bila banyak menangis, wa yuzakkihim, Allah bersihkan hati dia. Bersihkan hati dia. Bila hati bersih, roh bersih. Bila roh bersih, maka hati akan semakin kuat dengan Allah. Semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Bila hati semakin kuat kepada Allah, dengan sebab itu dia dapat nikmat dunia apa pun dia tak rasa dah, kerana dia ada Allah. Dia makan pun benda yang sedap macam mana pun dia tak rasa dah, kerana dia lebih dapat dia nampak keagungan Allah, dia nampak kelazatan dengan Allah, keindahan dengan Allah, dia dapat semua tu. Dengan sebab itu, bila akal manusia digunakan untuk selain Allah dan agama, rosak roh dia, rosak. Buktinya apa? Dalam solat. Dalam solat kita, orang yang banyak ingat dunia, dia cinta kepada dunia,
dia agung kepada dunia, solatlah 40,000 rakaat sekalipun, solatnya tidak akan khusyuk, dia akan membawa bayangan dunia di dalam solat. Itu buktinya. Sebab itu Allah menjadikan akal, kekuatan sir adalah di dalam akal. Bila orang banyak gunakan akal untuk dunia, apatah lagi untuk benda-benda yang haram, benda-benda yang haram, benda yang batil dia tolak. Tetapi benda untuk dunia, dia banyak guna akal dia untuk dunia, ibadah dia rosak. Ibadah dia rosak, kerohanian dia rosak. Sebab itu kena banyak berzikir, pulihkan balik kerohanian kita, pulihkan balik akal kita, belajar sifat 20, kenal kepada Tuhan, belajar tasawuf, perbaiki hati, betulkan hati, biar akal ini kembali kepada fitrah suci, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Azan, silakan, silakan.
Sambung sikit insya-Allah. Yang pertama tadi zikir akal ataupun zikir tafakkur. Maka cari rahsia kerohanian dengan banyak melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua zikir lisan. Banyak sebut nama Allah. Banyak sebut nama Allah. Tak kisahlah zikir apa-apa pun, jadi sebutlah, tak ada masalah. Sebab ada orang dia suka zikir ni, ada orang dia suka zikir ni. Tapi sebaik-baiknya nasihat saya, cari ulama, minta ijazah zikir. Zikir apa nak lembutkan hati, zikir apa nak tingkatkan iman, zikir apa, tanya dia, cari dia, tanya. Zikir apa nak buka pintu makrifat, zikir apa nak buka pintu tazkiyah. Ada zikir-zikir dia, ada zikir-zikirnya. Itu yang kedua, zikir lisan. Yang ketiga iaitu zikir hati. Zikir hati. Zikir hati ni, hati kena sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Hati kena sentiasa ingat Allah. Tetapi tuan-tuan, satu perkara yang paling hebat, di dalam hati kita ini ada sir, yang mana hati tempat pandangan Allah. Bila kita nak Allah pandang hati kita, bila kita nak Allah sentuh hati kita dengan cahaya zikir, sifat zikir, ingat, kita kena ada beberapa perkara. Yang pertama apa? Ana indal munkasirah min ajli. Kata Allah di dalam hadis kursi, sesungguhnya Allah itu bersama hambanya yang berpatah hati. Faham makna patah hati? Merajuk. Merajuk. Bila kita berzikir, merajuk dengan Allah. Faham makna merajuk? Faham makna merajuk? Ya Allah, layak ke aku dapat lihat wajah kau? Ya Allah, layak ke aku dapat masuk syurga kau? Ya Allah, dosa aku ni banyak. Waktu kita berzikir kena ada sifat tu, patah hati dengan Allah. Ya Allah, jangan zikir ingat dunia, jangan zikir ingat cucu, ingat anak. Dia takkan dapat apa-apa. Dia mesti benar-benar menyerahkan dirinya, hatinya kepada Allah. Sebelum zikir, buat solat sunat taubatan nasuha 2 rakaat. Kita dengan Allah kena ada adab. Kena ada adab. Berwuduk, istiqbal kiblah, telefon ni silent, duduk dalam bilik, tutup pintu bilik, buka lampu, nak tutup lampu pun tak apa, tak ada masalah. Berzikir kepada Allah, arah kiblat. Buat 1 hari 2 jam paling koman. 1 hari 2 jam paling koman. Siapa tak mampu buat 2 jam, buatlah 1 jam setengah. Siapa tak mampu buat 1 jam setengah, buatlah 1 jam. Jangan kurang daripada 1 jam berzikir. Patah hati dengan Allah, merajuk. Isteri kita kalau merajuk, beria kita pujuk. Tapi kalau kita mengajuk dengan Allah, faham makna kita mengajuk dengan Allah? Allah tambahkan nikmat makrifat-Nya kepada kita. Allah tambahkan nikmat kemanisan iman kepada kita. Allah berikan sir ikhlas di dalam hati kita. Allah berikan rahsia ubudiyah di dalam hati kita. Merajuk dengan Allah. Merajuk dengan Allah. Tapi ingat, siapa yang ada keakuan diri, dia tak dapat. Selagi mana dia ada keakuan diri, dia tak dapat. Selagi mana dia cinta kepada dunia, dia takkan dapat sir ni. Tak percaya buat, silakan. Selagi mana hati dia kenal kepada dunia, nak kenal kepada Allah, dia takkan dapat. Selagi mana hati dia tak mengagungkan Allah, dia takkan dapat zikir-zikir yang terbukanya pintu tazkiyah makrifat kepada Allah Ta'ala. 3 sifat zikir ini, zikir akal, zikir lisan dan zikir hati. Siapa yang dapat ketiga-tiga zikir ini,
maka jiwanya akan disentuh oleh Allah dan rohnya akan disentuh oleh Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, barang siapa yang beriman kepada Allah, dia sebut nama Allah, hatinya gemetar, hatinya zauk, dia rindu dengan Allah, menangis, dia takut dengan Allah, menangis, dia cintakan Allah, menangis, dia nak bertemu kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, tu dia hakul mukmin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nak dapat benda ni, beri tumpuan kepada 3 zikir tadi: zikir akal, zikir lisan, zikir hati. Bersungguh-sungguh belajar tasawuf, baru Allah buka, Allah sentuh jiwa kita. Allah sentuh. Apa tanda Allah sentuh jiwa kita? Ada orang disentuh dengan ujian, Allah bagi dia musibah, Allah bagi dia ujian, baru dia nak sedar, terisak-isak jiwa dia, terisak-isak, menangis bonek dengan Allah. Tapi kita tak mau ujian. Yang kita nak, biarlah Allah sentuh kita. Dengan apa? Dengan kita nak kenal kepada Allah, dengan banyakkan berzikir. Jiwa disentuh. Apa tanda jiwa disentuh? Apa tanda jiwa itu dikasihi oleh Allah? Dalam diri kita ada jiwa, ada roh. Yang paling hampir dengan roh adalah jiwa. Yang paling hampir dengan roh juga adalah hati. Apa tanda jiwa kita disentuh oleh Allah, dikasihi oleh Allah? Tandanya hati dan jiwa itu akan sentiasa nak kenal kepada Allah. Dia cari siapa pencipta dia. Dia cari ikhlas. Dia akan cari macam mana nak takut kepada Allah. Dia akan cari. Allah akan hadirkan perasaan, lintasan hati di dalam hati. Tapi tu sebab kita kena belajar tasawuf. Belajar tasawuf, sungguh-sungguh belajar tasawuf, belajar. Imam Al-Ghazali bagi tahu dah, siapa yang tak nak belajar tasawuf, tak beramal dengan tasawuf, jauh daripada tasawuf, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ditakuti dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ditakuti dia akan mati dalam su'ul khotimah, mati dalam keadaan kecelakaan. Sebab apa? Sebab roh yang memikul keburukan, roh yang memikul kebaikan. Roh ni sifat dia 2 je. Roh manusia, dia akan pikul keburukan, dosa-dosa kita. Dia akan pikul kebaikan. Sebab itu orang tak belajar tasawuf, dia tak bersihkan rohnya sebelum dia mati. Dia tak bersihkan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Siapa yang bersihkan hatinya, Allah ajarkan kitab yang hikmah, iaitu Quran. Allah sebut lagi dalam Quran, wa yuzakkihim wa lahum azabun alim. Siapa yang tidak membersihkan hatinya, dia akan dapat tahu bagaimana azab Allah. Dia akan tahu. Allah sebut lagi dalam Al-Quran, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Jika engkau orang yang benar, sila kembalikan roh engkau seperti mana engkau dilahirkan. Banyak dalil dalam Al-Quran. Tu sebab belajar tasawuf. Siapa tak belajar tasawuf, dia belajar syariat je. Dia belajar syariat je. Dia belajar ilmu tauhid yang dia pegang saja. Dia tak belajar tasawuf. Dia takkan tenang. Dia takkan tenang. Hati dia takkan kuat dengan Allah. Hati dia takkan kenal kepada Allah. Kenal dengan Allah bukan dengan akal saja, itu gambaran. Kenal dengan Allah bukan dengan lisan saja, itu gambaran. Kenal kepada Allah iaitu anta budallahi ka'annaka tarah, iaitu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, mentajalikan keagungan cahaya makrifat yang ada di dalam hati. Sebab itu belajar tasawuf. Tak nak belajar tasawuf, dia takkan tenang. Dia takkan tenang.
Ada musibah pun dia akan mengeluh. Rezeki sikit pun dia akan mengeluh. Ada nikmat pun dia akan mengeluh. Kenapa? Sebab hati yang tidak mendapatkan tarbiyah daripada cahaya Nabi Muhammad dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati yang tidak mendapatkan tarbiyah daripada ulama dan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan usaha kita, masukkan kita ke dalam rahmat. Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma jama'na fi yaumil qiyamah ma'a Nabi Muhammad SAW minal syuhada minal anbiya fi jannatin na'im. Allahumma zuqna husnul khatimah wa zuqna husnul adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.